Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan pada hadirin sekalian. Selamat datang diucapkan kepada komiti daripada SMK Bukit Katil Melaka serta para pelajar khusus sepak takraw Seksyen 2 bagi kampus Pagoh untuk Universiti PHM. Saya perkenalkan diri saya adalah pensyarah pembimbing bagi pelajar-pelajar saya bagi khusus kurikulum berkredit sepak takraw bagi kampus Pagoh. Selamat datang ke program UCE yang bertajuk Kembara Sepak Takraw bersama UPHM. Selaku pensyarah pembimbing kepada pelajar saya mengucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar daripada SMK Bukit Katil yang sudi bersama-sama dengan kami untuk satu majlis ilmu berkaitan dengan sukan sepak takraw pada hari ini. Pada pagi ini, tengah hari ini, pelajar saya akan membentangkan berkaitan dengan legenda pemain sepak takraw. Jadi dengan tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan pelajar saya untuk meneruskan program ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara pencara majlis. Yang berhormat pengarah program Encik Muhammad Khalid bin Muhammad Noor, yang berbahagia pengerusi jawatan pelaksana Muhammad Aflin Hakimi bin Adira, serta tidak dilupakan wakil komuniti dari SMK Bukit Katil serta hadirin hadirat sekalian. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan biodata ahli kumpulan 4. Okey, dimulakan dengan biodata diri saya sendiri. Nama diberi Muhammad Nafiuddin bin Razali, nombor matrik AW210006, mengambil jurusan Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Seterusnya, saudara Aflin. Saya Muhammad Aflin Hakimi bin Adira, bernombor matriks AA211057 dalam jurusan Mechanical Engineering. Seterusnya, saudara Omar. Nama saya Syed Omar Badra bin Yahya, nombor matriks AA210858. Saya jurusan Direktur Kejuruteraan Awam. Dan yang ketiga ialah Amsyah. Saya Muhammad Noor Arif Hamsyah Muhammad Amin, nombor matriks AA210520, mengambil jurusan Kejuruteraan Awam. Dan yang terakhir ialah Farhan Syah. Saya Muhammad Farhan Syah, matriks CM210125, jurusan Kejuruteraan Teknologi Mekanikal. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita meneruskan pembentangan dengan saudara Omar Fajrai. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada adik-adik daripada Sekolah Menengah Bukit Katil, juga kepada Encik Muhammad Khalid bin Muhammad Noor, pensyarah khusus kurikulum sepak takraw Seksyen 2 dan semua hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Nafiuddin kerana memberi saya peluang untuk membuat pembentangan pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan. Okey, kalau ada orang tanya adik-adik, siapa legenda bola sepak negara kita? Mesti adik-adik akan jawab, Mohtadari atau lebih dikenali Super Mo. Beliau menjadi legenda bola sepak kerana kelincahan dan ketangkasan beliau dalam padang. Begitu juga dalam arena sepak takraw. Nama Adnan Saidin atau lebih dikenali Raja Libas sangat terkenal dalam dunia sepak takraw. Hal ini kerana kehebatan dan jasa beliau sangat besar kepada negara kita. Oleh itu, marilah kita lihat biodata beliau. Nama beliau adalah Adnan bin Saidin. Beliau lahir pada 25 Februari 1957 di negeri Kedah. Beliau bermain di posisi apit kanan. Beliau mewakili skuad negeri dan negara bermula pada tahun 1976 hingga 1986. Beliau berkahwin dengan Suraya Abdullah dan dikurniakan 6 cahaya mata. Untuk maklumat adik-adik sekalian, anak beliau iaitu Muhammad Faizal bin Adnan juga pernah mewakili skuad sepak takraw kebangsaan. Okey, Adnan Saidin mula bermain sepak takraw pada usia yang muda iaitu sekitar 10 tahun. Adik-adik nak tahu tak kenapa Adnan Saidin dapat gelaran Raja Libas?
Semua mesti nak tahu kan, Adnan Saidin berjaya mendapat gelaran Raja Libas kerana libasan beliau yang sangat tajam dan kencang sehingga digeruni pihak lawan. Ada beberapa kejadian di mana libasan beliau mencederakan pihak lawan dan rakan sepasukan dan penonton juga. Seterusnya, mari kita lihat pencapaian yang berjaya dirangkul oleh Adnan Saidin sepanjang kariernya. Beliau berjaya memenangi pingat emas di Tamasya Sukan Si Jakarta 1979, Sukan Si Manila 1981 dan Sukan Si Singapura 1983. Beliau juga menjadi juara di kejohanan antara regu Asia yang pertama di Kuala Lumpur pada tahun 1984. Juara di kejohanan Piala Thai Raja Thailand pada tahun 1985 dan juara kejohanan regu emas utusan RTM 1985 dan 1986. Pelbagai anugerah juga berjaya diperolehi oleh Adnan Saidin. Antaranya, pemain terbaik Asia 1984. Selain itu, beliau juga meraih olahragawan negeri Kedah pada tahun 1980 dan 1984. Beliau juga dianugerahkan pingat kebaktian negeri Kedah pada tahun 1981 dan dianugerahkan sebagai Raja Sepak Takraw Asia pada kejohanan regu emas utusan RTM Kuala Lumpur 1986. Walau bagaimanapun, setiap perjalanan ada pengakhirannya. Adnan Saidin membuat keputusan untuk bersara sebagai pemain sepak takraw pada tahun 1986 selepas memenangi kejohanan regu emas utusan RTM. Ketika itu, Malaysia berjaya menewaskan musuh tradisi iaitu Thailand. Selepas bersara, beliau bekerja sebagai juru teknik kabel dan perancangan di Tenaga Nasional Berhad PNB. Beliau juga dilantik sebagai jurulatih negeri Kedah untuk Sukan Malaysia SUKMA 2016. Okey adik-adik, apa yang kita boleh pelajari daripada legenda sepak takraw ini adalah usaha dan semangat yang tinggi diperlukan untuk menjadi seorang yang berkualiti. Sebagai contoh, Adnan Saidin sentiasa berusaha menjadi pemain sepak takraw yang terbaik. Selain itu, beliau sentiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan untuk memantapkan lagi kebolehan beliau. Menarik untuk saya berkatakan bahawa setiap yang bergelar legenda bermula daripada bawah. Usaha dan kesungguhan menjadi perkara utama dalam membentuk diri menjadi seorang yang berkualiti. Okey, seterusnya mari kita lihat aksi-aksi menarik yang ditunjukkan oleh Adnan Saidin dalam perlawanan Malaysia menentang Thailand pada peringkat akhir kejohanan regu emas utusan RTM pada tahun 1985. Mari kita lihat. Bersama untuk Thailand. Walaupun loading dilakukan tadi oleh Pengkai, tapi bola yang terlalu keras dari Adnan Saidin hinggakan muntah dan keluar di gelanggang Malaysia. Lepas Thailand ini 5-3. Walaupun blocking dilakukan oleh Pengkai, bola telah dari Adnan sudah tampak Berakhirlah sudah video tadi, bermakna berakhirlah juga pembentangan saya. Sebelum saya serah kembali kepada saudara Nakiuddin, saya ingin memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan semasa pembentangan saya.
yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Kembali kepada saudara Nakiuddin. Terima kasih kepada saudara Syekh Omar. Kita dapat rumuskan bahawa Adnan Saidin merupakan raja libas yang terkenal pada waktu ketika dahulu. Okey, tanpa melengahkan masa, kita meneruskan dengan tajuk Omar Hussein kepada Muhammad Farhan Shah. Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis kerana memberi saya peluang untuk turut serta dalam program ini. Lebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pelajar SMK Bukit Katil serta rakan-rakan UTSM. Saya akan meneruskan program ini dengan memperkenalkan kepada anda semua legenda sepak takraw Malaysia yang kedua. Inilah wajah legenda sepak takraw tersebut. Yang itu, marilah kita melihat kepada biodata beliau terlebih dahulu. Seperti mana anda semua lihat di slide, nama yang diberi kepada legenda tersebut adalah Omar Hussein. Dilahirkan pada tanggal 24 Mei 1959. Beliau berasal daripada kampung Monten Bandaraya, Melaka. Oleh itu, pelajar-pelajar SMK Bukit Katil mestilah berasa bangga kerana Melaka mempunyai salah seorang legenda sepak takraw yang lahir di Melaka. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan pilihan hati, iaitu Rohani Wan. Hasil perkahwinan tersebut, beliau telah dikurniakan 4 orang anak. Pada tahun ini, umur Omar Hussein telah mencecah 62 tahun. Para hadirin sekalian, seterusnya kita akan melihat kepada karier dan pencapaian Omar Hussein sepanjang menjadi pemain sepak takraw di tanah air tercinta ini. Omar Hussein terlebih dahulu mewakili negeri Melaka pada tahun 1979 di dalam kejohanan regu kebangsaan di Kuala Lumpur dan mewakili negeri Melaka sehingga tahun 1993. Selain mewakili Melaka, beliau sempat bermain untuk Jabatan Negara Malaysia pada tahun 1981 hingga 1995 dalam kejohanan sepak takraw maksa Malaysia dan Sukan Profesional Maksa Malaysia. Dengan pengalaman beliau dalam berbagai kejohanan di tingkat kebangsaan, Omar Hussein berjaya mewakili Malaysia pada tahun 1984 sehingga 1987 dan berjaya menaikkan nama Malaysia di kejohanan antarabangsa. Pelajar yang dikasihi sekalian, antara pencapaian beliau adalah pada tahun 1984 telah memenangi Sukan Anggota Kerajaan Malaysia Singapura di Singapura dan kejohanan ketiga Asia Sepak Takraw Championship di Jakarta, Indonesia. Manakala pada tahun 1985 hasil beliau bersama Mubarak Kasih dan Fauzi Ayub di kejohanan Sukan Merdeka Brunei 1985, mereka berjaya menewaskan regu kentang baling kemilan Thailand, Padik Kawat Senam Tipong yang memiliki servis jajan dikuruni hampir setaraf dengan servis produk kita ini. Namun mereka tunduk kepada regu Malaysia Transport Negara Pulang Angga dengan Kelantan Negara. Pada peringkat kawasan pula, antara kekurangan yang beliau menangi adalah kejohanan pelaksanaan Piala Tengku Abdul Rahman, kejohanan Piala UMNO Malaysia serta Piala Emas K. Johari. Sebenarnya dalam mengharumkan nama negara menjadi titik tolak kepada bekas pemain sepak takraw kebangsaan Omar Hussein untuk membina kejayaan tetap. Ini seperti apabila bekas pelibas negara itu diangkat sebagai ketua inspektor penjara Sungai Udang Melaka setelah mula mencecak kaki di institusi tersebut 20 tahun lalu. Katanya seandainya tidak kerana mencuburi sukan pergerakan, mungkin mustahil untuknya mendapat pekerjaan di sana sekala dia serap ke jabatan berdasarkan sumbangannya kepada negara.
Kesimpulannya, kita boleh melihat dengan mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa, jasa yang dilakukan akan dikenang dan dihargai oleh semua pihak. Itu sahaja pematangan dari saya. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis untuk meneruskan program ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Farhansyah atas ucapan yang menarik tadi. Kita dapat lihat Omar Husin mempunyai banyak pencapaiannya. Okey, tanpa mengelangkan masa, kita teruskan dengan pembentangan daripada saya sendiri, iaitu Azlan Mubin. Terus saya tanya adik-adik, kenal tak Azlan Mubin? Okey, teruskan dengan beri kata dia. Nama diberi Muhammad Azlan bin Abdul Mubin. Negeri kelahiran beliau ialah Kulim, Kedah. Tarikh lahir beliau ialah 1 Mac 1983. Beliau memulakan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Keladi pada tahun 1960 hingga 1995 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kulim pada tahun 1996 hingga 2000. Beliau menyertai pelapis kebangsaan pada tahun 2001 dan diserap sepenuhnya pada skuad senior pada tahun 2003. Beliau berkahwin pada 2 Ogos 2015 di Semenyi, Selangor. Teruskan. Seterusnya. Pada umur 11 tahun, Azlan ingin menjadi atlet sepak takraw secara serius. Hasrat itu disampaikan kepada kedua-dua ibu bapanya. Namun, arwah ayahnya telah menentang sekeras-kerasnya kerana sepak takraw bukanlah pekerjaan tetap dan tidak menjadikan habuan yang menarik. Namun, Azlan tidak berpatah semangat. Beliau bertekad untuk menjadi pemain kebangsaan pada satu hari nanti untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Azlan mula menyarung jersey negara pertama pada tahun 2003 masa pertandingan Sukan C di Vietnam. Ketika itu juga beliau membawa pingat perak untuk negara. Namun demikian, beliau telah dilanda suatu mimpi ngeri, iaitu ketika pada tahun 2005, waktu beliau berada di Manila dan menunggu beberapa minit sahaja untuk masuk gelanggang, tiba-tiba beliau menerima panggilan daripada Malaysia menyatakan bahawa adiknya mengalami kecederaan dan berpeluang hidup 20% sahaja. Namun, atas rasa bertanggungjawab, beliau tetap bertanding dan diterbangkan pulang secepat mungkin. Yang kedua ialah kejadian ngeri yang berlaku pada 2007 menjadi titik tolak perakhiran beliau sebagai atlet sepak takraw kerana beliau telah mengalami kecederaan ACL. Kecederaan ACL merupakan salah satu kecederaan yang paling ngeri kepada salah satu atlet negara tersebut. Namun demikian, beliau bekerja sebagai pengulas sukan di Astro Arena. Terusnya, antara sumbangan dan pencapaian beliau memenangi pingat perak di Sukan C Hanoi pada tahun 2003. Beliau juga memenangi 2 pingat perak di Sukan Asia Doha. Beliau juga memenangi pingat gangsa di Filipina pada tahun 2005. Beliau turut memenangi pingat perak dalam kejohanan Arafura, Australia pada tahun 2007. Dan yang terakhir, beliau turut menggondol olahragawan di UPM dan Masum pada tahun 2006. Okey, seterusnya. Ini adalah ihsan dan kejayaan beliau. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, saya ingin menyatakan bahawa Azlan Mubin berkata, jika seseorang atlet besar dari sembilan dunia, mereka tidak mempunyai peluang mencuburi kerja lain. Namun, perkara itu telah dilawan oleh Azlan Mubin bahawa beliau meneruskan dalam bidang lain. Okey, sekian, terima kasih kepada saya. Okey, kita teruskan kepada pembentang seterusnya, iaitu Muhammad Noor Arif Hamsyah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kerana memberikan saya peluang untuk
meneruskan pembentangan pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para hadirin yang dihormati sekalian. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan tentang pemain legenda sepak takraw yang seterusnya. Next slide. Pemain tersebut bernama Sahab Mat Yassin. Beliau lahir pada tahun 1974 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau telah berkahwin dan dianugerahkan 4 cahaya mata. Namun begitu, anak bongsu beliau telah meninggal pada tahun 2019. Beliau merupakan seorang bekas anggota tentera. Beliau terkenal dengan posisi apik kanan dalam era 70-an. Antara kemahiran beliau yang menjadikan beliau seorang legenda adalah beliau telah mencipta teknik menghadang. Seperti yang kita tahu, teknik menghadang amatlah penting untuk memastikan rejaman yang dibuat oleh pihak lawan. Beliau juga terkenal dengan teknik libasan cangkuk. Cara untuk melakukan teknik ini adalah mata kita mestilah memandang bola dan sesuaikan kedudukan diri dengan arah bola. Kemudian, lonjakkan kaki kanan dan menggunakan kaki luar untuk merejam. Disebabkan teknik ini, beliau disegani oleh semua pihak lawan, terutamanya dari pihak Thailand. Next. Antara pencapaian yang dapat dicapai oleh beliau ialah pingat emas Sukan Si Singapura 1973, Sukan Si Bangkok 1975, Sukan Si Kuala Lumpur 1977. Walau bagaimanapun, pada tanggal 7 Jun 2021, beliau telah pergi meninggalkan kita akibat menghidap penyakit COVID-19. Oleh sebab itu, marilah kita menyedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih kepada saudara Nur Arif Amsyah di atas ucapan yang jelas dan terperinci tadi. Okey, seterusnya yang terakhir kita akan menjemput saudara Muhammad Aflin Hakimi untuk memberikan pembentangan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih pengurusi majlis atas memberi saya peluang untuk present kali ini. Tentu yang berusaha pengarah program UCE kita, Encik Muhammad Khalid bin Muhammad Noor dan pelajar SMK Bukit Katil dan rakan-rakan sekalian. Jadi untuk giliran saya akan membentangkan tentang seorang legenda yang berasal daripada pemain legenda yang berasal daripada Thailand pula. So player ini dikenali sebagai Swepsak Phuntsep. Okey, Swepsak Phuntsep ni kenapa dia dikenali sebagai legenda? Salah satunya sebab dia merupakan pemain yang mencetuskan servis kuda dalam permainan dalam Liga Kebangsaan. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk menerangkan tentang biodata beliau. Okey, Swepsak Phuntsep ini dilahirkan pada tahun 14 Disember 1977 di Ratchaburi, Thailand. So sampai untuk tahun 2022 ni, umur beliau ialah 45 tahun. So Swepsak Phuntsep ni dia memulakan karier sepak takraw dia seawal umur 10 tahun. So tak pelik lah kalau dia memang power dan dia gelar sebagai legenda kan. So
waktu Sweat Funsep ni dia dilatih oleh coach Kamal Tan Kim Hong. Coach Kamal Tan Kim Hong ni lah yang latih dia sampai dia jadi berjaya dan dikenal sebagai legenda sekarang. So Sweat Funsep ni merupakan posisi tekong dan gandingan dia bersama Poncai Kau Q sebagai killer ataupun api kanan dan Suryan Pichen sebagai api kiri. Tapi Sweat ni telah bersara pada tahun 2011 dan memulakan karier baru dia sebagai seorang pelakon. Satu filem yang telah dilakonkan dan terkenal di Thailand adalah filem Born to Fight. Okey. Sekarang saya akan terangkan kenapa Sweat Funsep ni power. Okey. So Sweat Funsep ni dia telah memperkenalkan servis kuda dalam sepak takraw di Sukan C Jakarta 1997. Walau mungkinlah ada orang lain yang menginovasikan sepak kuda ni. Walau bagaimanapun Sweat Funsep ni lah yang perkenalkan sepak kuda ni di antarabangsa di Sukan C Jakarta 1997. So bila dia tunjukkan servis kuda dalam 1997 ni, memang ramai pasukan yang terkejut dah. Terutamanya pasukan Malaysia, sebab pasukan Malaysia dengan Thailand kan macam rival lah. So pada 1998 pula, setahun lepas dia kenalkan servis kuda ni, Thailand ni dia siapkan semua tekong down dengan servis kuda. Sebab apa? Sebab bila dia dah tengok, bila 1997 tu nampak servis kuda ni dapat membuahkan hasil yang lumayan lah. So 1998 ni pasukan Thailand dia dah siapkan dah semua tekong dia dengan servis kuda ni. So punya power servis kuda ni, pasukan Malaysia ni dikalahkan dengan mudah sebab teknik tekong ni je. So seperti mana kita tahu, pasukan Malaysia dengan pasukan Thailand ni antara tim terkuat dah dalam takraw ni. Orang panggil macam El Clasico, Barcelona Real Madrid. Memang kuat lah pasukan Malaysia dengan Thailand ni. Tapi pasukan Malaysia ni dia kalah mudah je sebab tekong ni. Ada satu ketika tu pasukan Thailand dia dapat 19/30 mata hasil daripada tekong saja. So bila siap-siap tekong ni, dia terus masuk ke sasaran dia ataupun kenali sebagai ace lah, tekong yang tak dapat disambut. So siap-siap Funsep ni juga diakui lah oleh pasukan Malaysia, terutamanya oleh Azlan Mubin. Azlan macam legenda yang ketiga tadi kan. So Azlan Mubin tu dia pernah katakan kalau dia lawan dengan Thailand je, memang Sweat ni akan jadi tumpuan lah. So memang Sweat ni akan jadi salah satu ancaman untuk Malaysia untuk lawan Thailand sebab servis tekong dia. So mungkin ramai lagi yang masih tak berapa faham kan macam mana servis kuda tu. So ni antara gambaran dia servis kuda tu. So servis kuda ni memerlukan seseorang itu untuk angkat kaki dia sampai ke atas kepala. Kalau tengok gambar ni, kaki dengan hujung kaki dia straight dah, memang lurus je. So bila bola tu dipukul, memang bola tu laju dan memang jatuh ke bawah lah, memang susah nak angkat. Sampai kan ada pasukan dengan komuniti sepak takraw ni, dia nak bankan servis kuda ni sebab terlalu laju. So bila orang tengok rasa macam bosan je sebab dia dapat mata daripada tekong je, dia macam tak syok main kan. So ada orang yang report untuk ban sepak takraw ni, tapi walaupun bagaimanapun pihak antarabangsa dia masih membenarkan teknik ni lah. So untuk lebih jelas lagi, saya akan tunjukkan satu video yang akan menunjukkan lah macam mana servis kuda ni berlaku. So video ni dia tak menunjukkan Sweat lah, dia tekong lain sebab zaman pun-zaman kan. So ramai yang telah inovasi dan ambil belajar lah macam mana nak tekong ni. So kalau tengok bola tu memang laju lah, dia tepat, senang untuk kita sasar dan susah untuk lawan kita untuk sambut. Kalau sambut pun perlu teknik yang betul lah, bukannya boleh sambut suka-suka.
So disebabkan teknik ni yang terlalu laju waktu awal diperkenalkan, memang waktu tu pasukan Malaysia memang susah nak ambil. So kalau tengok video ni waktu tahun 2015 dan 2016. So waktu tu telah banyak lah cara-cara untuk cara dan teknik untuk angkat bola dengan betul. Okay, itu saja kalau itu saja untuk video. Video ni at least kalau dah tengok video ni boleh nampak cara tekong servis kuda ni dia punya laju dia. Ada yang sampai 70 km per hour kan. Memang laju lah servis dia. So antara pencapaian dia yang saya dapat jumpa ialah dalam Sukan Asia. So dalam Sukan Asia saja dia telah memenangi 6 pingat emas daripada Sukan Asia Busan 2002 regu dan juga tim regu. Sukan Asia Doha pada tahun 2006, regu dan tim regu juga. Dan juga Sukan Asia Guangzhou 2010, regu dan tim regu juga. Jadi dari sini saya dapat simpulkan yang Swap Phuntsep ni merupakan seorang pemain legenda yang sangat terkenal disebabkan servis yang diperkenalkan oleh diri dia dan pencapaian dia yang telah dia perolehi lah. So kalau ikutkan dalam contoh kalau dunia bola sepak, kita kenal Pele sebagai pemain terbaik Contohnya mungkin Messi atau pandangan lain Ronaldo. Tapi dalam sepak takraw ni ramai yang bersependapat bahawa Swap Phuntsep ni adalah pemain yang disegani lah. Dia memang ditakuti dan memang kuat lah, memang diakui oleh semua pasukan. Itu saja kepada saya kembali kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih kepada saudara Aflin Hakimi di atas ucapan yang begitu menarik dan jelas. Kita dapat rumuskan bahawa Swap Phuntsep ni merupakan pencetus servis kuda yang pertama dan banyak pencapaian yang boleh diperolehi oleh beliau dengan pasukan Thailand. Okey, seterusnya kita meneruskan sesi Q&A. Kepada penonton yang ingin menanyakan soalan, sila tanyakan. Okey, silakan Afiq Ardi. Saya nak tanya, siapakah gandingan yang digelar regu berhantu ketika melawan regu Thailand? Okey, yang pertama ialah Raziman Hassan sebagai apik kanan dan yang kedua ialah Adnan Saidin sebagai apik kiri dan yang terakhir ialah Azman Ismail sebagai tekong. Dia menjawab ke Afiq? Menjawab. Terima kasih. Ada soalan lagi ke? Ada soalan yang bangkit, boleh ajukan. Okey. Ada soalan lagi ke? Kalau tiada, kita teruskan dengan sesi quizzes. Okey, boleh mulakan. Link quizzes akan diberikan dalam chat box. Pelajar-pelajar boleh mengambil menekan link tersebut dan terus kepada soalan quizzes tersebut. Pada yang dah ada apps quizzes, boleh masukkan kod yang dipaparkan dalam slide.
ulangan kepada komuniti yang ingin masuk kuisis, sila tekan link yang ada dalam chat box. Okey, kita tunggu dalam 30 saat lagi. Okey, boleh mulakan.
bersamaan dengan layar sini. Dah siap ke? Semua. Okey, tahniah pada Hazim sebagai tempat pertama dan kedua Amik dan ketiga Najmi. Okey, maka dengan berakhirnya kuiz ini, maka berakhirlah pembenangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan 4 atas pembentangan tadi berkaitan dengan agenda sukan sepak takraw yang terdiri daripada agenda-agenda daripada negara kita sendiri, negara Malaysia dan juga Thailand. Okey, dan sebenarnya sukan sepak takraw ini turut dimainkan oleh pelbagai negara pada ketika ini. Kita dapat lihat juga pada ketika ini ada juga negara-negara di Eropah sudah mula memainkan permainan sepak takraw ini, dan mungkin pada masa-masa yang akan datang sukan sepak takraw ini mungkin boleh mencapai tahap yang lebih baik dari segi penyertaan negara-negara lain dan layak ke sukan Olimpik. Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada komiti daripada SMK PKT Melaka atas kebersamaan anda dalam program kami, dan diharap nanti pelajar-pelajar daripada SMK PKT Melaka dapat mengisi kehadiran pada pautan Google Form yang telah diberikan pada ruangan chat tadi. Dan andai kata kalau terlepas makluman, nanti pelajar saya yang jadi pegawai nanti akan sekali lagi pautan Google Form kepada pelajar-pelajar daripada SMK PKT. Dan nanti ada satu lagi pautan untuk soal sidik yang itu nanti kami akan berikan di akhir program, nanti melalui juga daripada pelajar ITHM yang berhubung dengan pelajar SMK PKT Melaka. Jadi saya bagi pihak pelajar-pelajar saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah tutur bahasa, dan kami berharap pada masa-masa akan datang engagement yang kita lakukan pada kali ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Sekian daripada kami. Namun begitu nak dimaklumkan juga lepas ni kita akan sesi rehat. Jadi pada pelajar-pelajar daripada SMK PKT yang ingin menyertai lagi, kita ada sesi lagi selepas sesi rehat. Kita akan bermula nanti pada jam 2 petang. Nanti kalau ada pelajar-pelajar daripada SMK PKT yang mempunyai kelapangan, boleh masuk turut serta menggunakan pautan yang sama. Kami akan bermula semula pada